Situasi pencemaran di Johor paling kritikal selepas Pulau Pinang dan Selangor. Data Jabatan Alam Sekitar pada 2019 menunjukkan 29 sungai di Johor berada dalam kategori 4 dan 5 iaitu tercemar teruk. Impak negatifnya bukan saja kepada manusia, malah hidupan marin. Taufik Salimin ada perinciannya. Pencemaran sungai di Johor bukanlah satu isu baru. Sebaliknya sudah sering kali berlaku. Paling mencuri tumpuan pencemaran sungai Kim Kim di Pasir Gudang pada 2019. Ia disyaki berpunca daripada tumpahan bahan kimia. Antara perkara yang kita khawatir berlaku adalah apabila kita panggil dari segi penyerapan bahan kimia ni. Jadi sedimen ini mengandungi banyak bahan-bahan tadi yang kita kategorikan sebagai bahan bertoksik. Jadi benda ini akan digunakan dalam penyediaan makanan kita dan akan diasimilasi dalam sistem pada manusia. Manusia boleh mudah mendapat penyakit seperti kanser. Malah yang lebih teruk dan lebih singkat adalah contohnya penyakit bawaan air yang disebabkan oleh kalau sekiranya kita menggunakan atau makan hidupan tadi tanpa kita masak dengan sempurna. Sungai Tebrau antara yang perlu diberi tumpuan kerana situasi pencemarannya yang serius. Jika terus dibiarkan, ia akan menjadi bom jangka yang menyebabkan pencemaran lebih buruk pada masa depan. Sungai Tebrau ni dia mempunyai jajaran di mana ada kawasan kediaman. Kemudian ada juga kawasan perdagangan ataupun komersial. Kawasan komersial ni dia juga termasuk kepada industri sederhana. Okey. Dan juga beberapa kawasan yang kita kategorikan sebagai hotspot yang mana ada illegal secara haram yang telah dinyatakan, dan di situlah kita dapati bermula daripada 2017 hingga 2019 memang banyak pencemaran ini berlaku. Pensyarah kanan Sekolah Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM, Teknologis Dr. Nur Syamimi Zaidi berkata, kualiti sungai di kawasan bandar lebih tercemar berbanding luar bandar. Kajiannya bukan saja mengambil kira aspek kualiti kepekatan tetapi melihat kepada beban cemar. Ini adalah perkara yang terkini yang perlu kita beri perhatian sekarang. Di mana kita perlu melihat sesebuah sungai itu, apakah kapasiti tampungan dia, okey, dan adakah dia mampu lagi untuk menerima beban pencemaran. Dan yang paling kritikal adalah pengekalan zon penampan. Sebenarnya tak banyak pun sebenarnya dalam zon penampan, dia hanya melibatkan pokok-pokok. Zon penampan ni sebenarnya dia act sebagai natural filtration system. Dia adalah sistem semula jadi kepada sungai, sistem penapis semula jadi kepada sungai. Jadi at the moment, kalau tebing sungai itu tak ada pokok, apa yang kita boleh buat? Tanam pokok. Usaha untuk memelihara alam sekitar tidak boleh diserahkan kepada sebelah pihak sahaja kerana ia memerlukan komitmen yang tinggi demi kelestarian alam sekitar. Sebagai masyarakat yang inginkan kebersihan dan keindahan, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk bersama-sama membantu semua pihak menjaga alam sekitar yang bukan sahaja untuk kesihatan kita tetapi untuk generasi akan datang. Taufik Salimin, Berita RTM.